Sama juga menyebut Allah pun kalam Allah. Ya. Tengok bila bin Rabah masa dia diseksa oleh kafir Quraisy, dia sebut apa? Ahad je. Ahad. Ahad. Ahad je. Dia sebut ahad, ahad. Ya. Ada pula mana punya Mamat, dia kata Allah tak ada makna. Ya. Itulah sebab tu kena ngaji, ya. Bila kita bukan bidang dia, dia merosakkan umat ya. Dalam kitab tasawuf mengatakan daripada ulama-ulama mutabar, apabila itu menyebut kalam Allah itu adalah harus, ya. Apabila kamu menyebut kalam Allah, jiwa kamu menjadi tenang. Sunat menyebut kalam Allah. Dan dunia ni tak akan kiamat selagi ada orang sebut kalam Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Allahumma harusna bi'ainika allati la tanamu wa kafina bikanafika alladzi la yuramu warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana as-saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pada memberitahu, maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah, ya. Sama juga menyebut Allah pun kalam Allah, ya. Tengok bila bin Rabah masa dia diseksa oleh kafir Quraisy, dia sebut apa? Ahad je. Ahad. Ahad. Ahad je. Dia sebut ahad, ahad. Ya. Ada pula mana punya Mamat, dia kata Allah tak ada makna, ya. Itulah sebab tu kena ngaji, ya. Bila kita bukan bidang dia, dia merosakkan umat ya. Dalam kitab tasawuf mengatakan daripada ulama-ulama mutabar, apabila itu menyebut kalam Allah itu adalah harus, ya. Apabila kamu menyebut kalam Allah, jiwa kamu menjadi tenang. Sunat menyebut kalam Allah. Dan dunia ni tak akan kiamat selagi ada orang sebut kalam Allah. Bukannya sebut nama YB, nama orang, nama bini, sebut Allah lah. Dan akan jatuh wajib sebut Allah ni. Apabila dia menyebut kalam Allah, dia boleh kawal diri dia daripada membunuh, daripada cerai berai, daripada pukul orang, ya. Akan jatuh wajib menyebut kalam Allah. Rajinlah sebut kalam Allah. Ya, sabar sebut kalam Allah, jiwa tenang. Selesai masalah. Ya. Kalau tahun, ya, tengoklah Imam Ghazali Hujjatul Islam hari Jumaat je. Ya Allah, 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 ya Allah. Kita sebut ke Allah masa sakit je. Sakit sebut, ya Allah, ya Allah, ya Allah masa sakit. Sihat dah sebutlah. Tengoklah ulama-ulama, ya, bibi kami, ingat dia almarhum bapa, almarhum Ustaz Ghazali Asrullah, dia lah ayah, dia lah guru. Tangan ni tasbih, tak ganti tasbih. Ada tasbih. Sampai dia tidur pun ada tasbih. Jatuh tasbih, tahu-tahu dia tidur. Faham ya? Maka firman Allah, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Maksudnya supaya mereka menyekat pandangan mereka. Menyekat pandangan yang kena sekat, ya. Sekat tu bukan taruh plaster. Ya, bukan taruh plaster. Tapi ada seorang ulama, tapi rahsia lah. Dekat negara kita juga. Dia menyekatkan bibirnya. Dia kalau nak pergi pekan, pergi kedai, dia taruh plaster bibir dia. So, dia tak mahu sembang benda lara, tak mahu mengumpat orang, tak mahu cerita benda-benda yang tak elok, dia plaster. Tapi rahsia nampak dia, ya. Sampai rumah, baru dia buka plaster. Ulama tasawuf. Boleh kita pergi pekan plaster mulut. Mampu ya, orang kata kita gila lah. Gila lah ni plaster mulut ni. Lepas tu orang yang dia gila ke Allah,
dia selalu menyebut Allah. Dia mabuk cinta dengan Allah. Dia mabuk cinta tu. Wali-wali Allah ni orang kata dia gila. Sebab dia buat perkara yang luar biasa. Orang malam-malam tidur di ibadat. Orang duduk lepas semayang wirid pendek. Dia wirid panjang. Dia tu amalan-amalan ni ada kegunaan dia punya kegunaannya. Surah Ikhlas untuk apa, surah An-Nas untuk apa, surah Al-Falaq untuk apa, ya Zal Jalal wal Ikram untuk apa, ya Allah untuk apa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar untuk apa, semua ada. Dalam tu semua ada rahsia dia, dalam tu semua ada kegunaannya. Cuma kita tak tahu ya. Maknanya supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Mandang yang haram. Ya, lepas tu melihat benda yang haram ni, sekali pandang, tak haram lah. Dia harus. Bila melihat lama-lama, dia baru jatuh haram. Kamu juga melihat perempuan baca berita di TV, hukumnya harus. Tapi dia haram sebab dia sudah menunjukkan auratnya. Dan dia sudah menampilkan suaranya atas jalan sengajanya. Lepas tu boleh, tapi kena tahu sebab apa dia kena cakap. Lepas tu boleh perempuan nak bercakap dengan orang lelaki boleh. Hal perniagaan, hal kerja pun kerja macam mana, hal belajar dengan gurunya, boleh. Lepas tu orang perempuan baca berita, tengok kalau dia buka aurat, haram. Dia haram, berdosa. Macam kita tengok asalnya tak haram, harus. Tapi kalau mendatang syahwat, jatuh haram. Tengok besar bibir, besar dada, haram. Malam tidur terbayang, haram. Itu bila suka menengok benda haram pula, dalam kitab tasawuf lagi mengatakan, dalam kitab Nama Bergati pun ada, dalam kitab Bidatul Hidayah pun ada, suka tengok benda-benda haram ni, ilmu hilang. Siapa ada hafal hadis, hilang hadis. Siapa hafal Quran, hilang. Ada apa-apa doa, hilang. Allah angkat. Dan kejernihan wajah orang soleh pun diangkat. Apa kelebihan wajah orang soleh? Wajah orang soleh ni, bukan manusia tengok je suka. Binatang tengok pun suka. Ni kelebihan wajah orang soleh. Dia ada cahaya, ada nur. Ni wajah orang soleh. Kita punya wajah, muka kita, bini tengok tak suka. Marah juga kita. Tahu lah. Lepas tu, kalau bini marah, alhamdulillah. Ini yang penting menyebutkan Allah. Keluar pintu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la haula wa la quwwata illa billah. Nak masuk jambat, baca Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Maka jin tak nampak kita. Dan perbanyak selawat. Siapa keluar rumah baca Bismillah la haula wa la quwwata illa billah, dihindar daripada balak. Nampak orang insiden pula, nampak kebakaran pula, baca Alhamdulillahillazi afani wa ma batalani wa faddalani ala katsirin min ibadihi tafdila. Dan kita dihindar daripada macam mana orang tu dapat balak, musibah. Itu tak ada. Nampak orang rumah terbakar, nampak orang insiden, ambil gambar. Live ni, live sekarang live. Tolong share. Orang sekarang tu itu kat negara akhirat, tahu lah. Tengok sekarang ni, orang semua suka, gembira. Dapat melepasi daripada tempat dia duduk, boleh balik kampung. Gembira, sangat. Seronok. Macam mana nanti kalau kita dapat melepasi jambatan sirat? Kita dapat melepasi balik kampung PKP. Rabbi, kita seronok, gembira sangat-sangat. Macam mana kalau dapat melepasi jambatan sirat? Jambatan sirat ni bukan semua orang boleh lepas. Orang yang boleh lepas ni orang yang bertakwa. Jambatan sirat. Bawah neraka, jambatan sirat. Ujung syurga. Nabi pegang bahu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pegang bahu. Melihat umat dia, siapa yang tergelincir dalam jurang api neraka Allah. Nabi-Nabi lain dah pandai dalam syurga. Rasulullah tak, dia sayangkan umatnya, dia tengok jambatan sirat. Nak lepas jambatan sirat, main doa, jaga, jangan tinggal. Tak ada sekarang PKP, main kat rumah, main doa. Quran, jangan tinggal baca Quran. Sedekah, jangan tinggal sedekah. Tolong orang. Dia orang tak percaya dalam surat. Itu surat ada. Tak percaya. Jambatan berlebih orang percaya. Jambatan sirat ni, dia punya security-nya, dia punya
tentera polisnya malaikat. Sama masa Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah dia gembira dapat melihat syurga, seronok. Dapat tengok sungai syurga, laut syurga, pokok dalam syurga, pokok tubak. Bidadari Allah, jumpa malaikat Allah. Yang Rasulullah sampai pintu neraka, Rasulullah bagi salam dengan malaikat Malik. Assalamualaikum. Malaikat Malik jawab, Waalaikumsalam. Tapi malaikat Malik tak senyum. Yang malaikat Jibril jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tahu kau tak senyum. Kau berubah muka kau. Dia kata Rasulullah, kenapa dia tak senyum dengan aku? Dia kata malaikat Jibril, malaikat Malik ni, sejak Allah jadikan dia sampai bila-bila dia tak pernah senyum. Malaikat Malik. Faham itulah malaikat Malik. Penjaga neraka. Warden penjara dekat dunia pun tak senyum. Faham Dia senyum. Bila bini panggil senyum. Faham Malaikat Malik tak senyum. Garang malaikat Malik. Faham Itu siapa nama Abdul Malik, kalau dia dapat penyakit ke, ni kata ulama bukan hadis, kalau dia ada penyakit, dapat tak baik-baik penyakit, ataupun nama Abdul Malik anak kita ni nangis je, ulama kata tukar nama lain. Dia tak tahan dengan nama tu, panas. Faham Malaikat Malik ni api. Faham api. Faham supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram, dan ia memelihara kehormatan mereka yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Lepas siapa nak bersih diri ni, segi jasmani, bersih diri ni berwuduk rajin berwuduk. Atau hurum miftahus solat, kesucian bagi solat, kunci bagi sembahyang. Kalau dalaman dia menyucikan dengan amalan, zikir, selawat, tasbih, tahmid, Quran. Jangan tinggal pada kurang satu hari 100 ayat. Itu dah paling lekeh 100 ayat. Hari ni kita muhasabah, hari ni baca Quran berapa ayat? Bulan Ramadan boleh hantar Quran, bulan Syawal tak hantar Quran lah, hantar lemang lah. Faham tak lah. Iblis jahat Iblis jahat. Dia akan bisik, akan kacau adik-beradik supaya bergaduh. Sebab itu kalau kita belajar silaturahmi, apa itu silaturahmi? Bukanlah kita tahu silaturahmi ni adik-beradik dengan adik-beradik, anak saudara dengan mak saudara, anak dengan mak bapak. Maksudnya hubungan keluarga. Silaturahmi ni apa? Hubungan rahim sebab dia keluar daripada rahim. Kenapa silaturahmi? Kadang orang dalam grup keluarga, dia sanggup kadang keluar 2-3 kali keluar. Kadang grup motor tak keluar pun. Grup pancing tak keluar pun. Grup bila main bowling apa tak keluar pun. Tapi kalau grup keluarga ni kadang 2-3 kali dah keluar. Jangan. Sebab itu mak mentua dengan mak saudara lebih penting lagi mak saudara daripada mak mentua. Sebab dia ada hubungan rahim. Silaturahmi tu. Tapi walaupun macam tu, dengan mak mentua tak boleh tinggi-tinggi suara, tak boleh tengking-tengking pun tak boleh. Tapi segi martabatnya tinggi lagi mak saudara. Tapi kadang tengok orang, mak saudara orang tak balik tengok pun. Pak saudara orang tak tengok pun. Geng motor sanggup tengok. Pak saudara tak tengok. Itu kata silaturahmi. Itu kena tahu sungguh, kena ngaji apa makna silaturahmi. Hubungan rahim. Rahim. Belum sengaja ni. Ngantuk lah. Babak ketum lah. Belajar ni tu. Syaitan lagi. Jahat syaitan ni. Allah memberitahu dengan kalimah ini bahawa memejam mata dan memelihara faraj. Itu tengok kemaluan kita sendiri. Ini hukum fikih. Melihat kemaluan kita sendiri, hukumnya harus. Boleh. Tapi segi tasawuf, sesiapa suka melihat kemaluan, maka dia mewarisi sifat apa-apa. Boleh tengok. Harus. Tapi mewarisi sifat apa-apa. Di antara sahabat yang tidak pernah melihat kemaluannya apabila dia memeluk Islam, Sayyidina Umar. Itu pada satu hari, dia nak baca khutbah, kainnya jatuh. Bila dia nak baca khutbah pada hari itu, kainnya jatuh, dia tak baca khutbah pada hari itu. Kita tengok kemaluan, tiap-tiap hari tengok. Tak besar-besar kemaluan. Faham sebab tu mata kita apa-apa. Tak suka tengok Quran. Tak suka tengok kitab. Faham Suka tengok benda yang malaikat tak suka. Kalau belajar hukum fikih bab berhatan pula,
fardu, boleh melanggar fardu, iaitu Tok Mudib, orang yang bersunat, doktor nak sunatkan orang, dia harus melihat kemaluan orang tu sebab nak menyunatkan. Kalau tak tengok, habis hilang semua. Faham? Ni fardu boleh melanggar fardu. Ni hukum fikih. Suami melihat kemaluan isteri, boleh tak? Boleh. Hukumnya apa? Makruh. Tengok kemaluan binatang, boleh tak? Boleh. Harus je. Pergi buka kat lembu, tengok ponggol lembu. Tengok. Tak berdosa pun. Selfie, dia pilih ponggol lembu. Ada uduk pun korek lah ponggol lembu. Tak batal uduk. Ada orang mahu. Kalau tak ada, takkan cerita dengan kita. Faham tak? Bak jari ni memang kena belajar bak jari. Faham tak? Kita kenapa jari ni, dia celup dalam kuah, dia bersih. Jari. Kenapa Rasulullah pula suruh best kita makan, dia suruh kita jilat. Dia ada berkat dia ada penawar dia. Faham tak? Jari ni bercakap kat negara akhirat. Cakap, dekat dunia cakap. Cakap. Kau duduk sana, aku duduk sini. Mana je? Panggil, saya panggil. Tak datang. Tunjuk lembut. Orang tahu lah. Tu jari bercakap. Ni yang seorang paderi, pendeta Yahudi, mereka berdialog dengan ulama sufi. Mereka berkata, pendeta tu kata, mana ada jari bercakap dekat negara akhirat? Tu kata ulama tu, kata ulama sufi, baiklah kau duduk je mana, aku duduk je sini. Aku tak panggil suara, aku panggil tangan. Mari. Tu yang pendeta Yahudi ni masuk Islam. Tapi kalau belajar kitab tasawuf pula, ada dalam kitab Bidatul Hidayah daripada Imam Ghazali Islam. Tuan badan tidur, tangan tak tidur. Tak tidur tangan. Korek dia punya, korek orang punya. Jumpa. Korek, dia tidur, korek hidung bini. Tidur, korek punggung dia. Tidak sedar. Lepas tu ulama kita bangun pada tidur, kena basuh tangan. Itu sekolah tempat hijau, sekolah asrama, sekolah pondok, sekolah hafiz, boleh budak kadang tak basuh tangan, main celup. Lepas tu kalau ada jamu orang makan, jangan bagi air tangan ni yang dalam mangkuk. Ulama suruh pakai jerus. Faham ya? Dia akan jatuh makruh dan akan jatuh haram. Faham ya? Kalau orang tangan dah ada najis-najis, main celup. Sebab air tu tak cukup dua lah. Faham ya? Tu. Jaga farash, jaga zakar, sebab bagi membersihkan hati ni kena bersih. Dalam kitab tasawuf dia panggil qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur ni selalu sebut Allah, dapat duit, alhamdulillah. Duit tak ada pun, alhamdulillah. Boleh mampu duit ada, alhamdulillah. Duit tak ada, masya-Allah. Bini ada, alhamdulillah. Bini lari, mampu nangis, tulis kat Facebook bini ana lari, siapa nampak bini ana tolong. Bini lari ke tak lari, ngadu dengan Allah. Faham ya? Dekat dengan Allah. Siapa dekat dengan Allah, Allah dekat dengan dia. Faham ya? Siapa jauh dengan Allah, Allah jauh. Tu je. Faham ya? Allah jauh dengan dia. Faham? Tengok pada bulan Ramadan, kita dekat dengan Allah, rezeki menempah ruah. Tak nampak ke itu, tak nampak kan, tak tahu. Faham ya? Semayang pun tak pernah kantoi. Puasa tu tiap hari. Quran tak pernah tinggal. Baca Quran. Selawat, tasbih bulan-bulan Ramadan. Allahu Rabbi. Bulan Ramadan duk bagi orang makan. Faham bulan Ramadan malam-malam main tahajud. Bulan Syawal habis pun tak ke mana dah. Hilang habis. Faham Quran tak ke mana. Tahajud tak ke mana. Faham sedekah tidak. Faham bulan Ramadan jumpa orang, bagi salam, ya Allah, Assalamualaikum. Bulan lain tak bagi salam. Bagi salam kena roblok pelik. Assalamualaikum tu. Roblok bagi salam. Takut kena saman. Faham belajar je takdir. Tulis kena saman, tidak kena saman, tulisnya makan, tulisnya makan. Tulis tak makan, tulis tak makan. Di Lauh Mahfuz. Lagi tak cukup, air itu dah ditulis oleh Allah. Selagi tak cukup berapa gallon kau minum, contoh tak cukup lagi 1 liter, lagi tak cukup 1 liter, maka malaikat maut takkan ambil nyawa. Sebab malaikat yang membawa rezeki belum bagi habis lagi rezeki atas perintah Allah. Tang ni banyak orang tak percaya. Dia kadang orang perempuan nak beranak lagi takut.
takut nanti bila banyak anak macam mana nak pergi makan. Tu orang takut hantu anak belajar sekolah pondok apa Quran, nanti belajar sekolah pondok apa Quran, nak makan apa? Aku sekolah pondok makan pun gemuk badan tau. Banyak bini, faham sekolah pondok tak sekolah pondok seorang bini, faham ingat tu Allahu Ahad, faham Allahu Ahad. Allah ada kat mana-mana. Dia tahu apa kita buat. Dia tahu apa hati kita berkata-kata. Hati kalau dalam solat, dia ada tazakul, dia ada tafahum, dia ada tadabbur dalam solat. Benda tu kena ada dekat diri kita. Tazakul, menghina diri. Tafahum, dia faham. Tadabbur, pemerhati dalam solat. Itu lah. Tapi kita solat, macam merebah, solat laju semayang. Allah, Allah. Nak ambil WhatsApp. Tak boleh nak buat apa lah. Sebab apa? Inilah penyakit akhir zaman. Handphone ni, sebab tu handphone ni dia bahaya. Handphone ni boleh membuat suami isteri cerai-berai. Handphone ni boleh membuatkan adik-beradik bergaduh. Handphone ni handphone ni juga boleh membuat kita jatuh masuk dalam neraka. Handphone lah. Handphone ni lebih tajam daripada pedang. Dia punya bahaya handphone ni. Fitnah berleluasa dalam handphone. Lepas tu kalau bagi orang yang beriman, sekarang ni zaman fitnah. Orang hantar hadis palsu banyak. Orang hantar doa yang tak betul banyak. Orang hantar fitnah untuk guru macam-macam. Dia tersebar. Ya? Tapi kalau bagi orang yang beriman, sampai dekat tangan dia, sampai kat handphone dia, dia takkan sebar. Ni orang beriman. Tu nak latih, nak dapat ni, dia kena banyak mujahadah. Uzlah asing diri, banyak mujahadah, susah payah. Susah payah. Dari siang tadi kerja, balik belajar ni, balik bebas semayang, belajar. Nanti balik, kena kerja bini, habis susah. Itu kena belajar. Kalau kemih rumah bagi Imam Hanafi, siapa yang wajib kemih rumah? Siapa yang disuruh kemih rumah? Bagi Imam Syafi'i, siapa? Bagi Imam Syafi'i, siapa yang kena kemih rumah? Rumah saksi. Imam Syafi'i siapa? Suami. Balik kena saksi ya. Kena buat sambal. Suka dengar. Suami kena buat. Tapi bagi Hanafi, isteri kena buat. Tapi kalau suami suruh, baru jatuh wajib kata dia. Lepas tu bini tak wajib kata saksi. Bini tak wajib kemih rumah. Tapi bila disuruh oleh suaminya, lepas tu isteri tu dia bidadari dalam rumah. Itu kalau dia tak masak, kita tak boleh marah. Tak marah. Kita tak ada. Bangun, buka saudara, marah. Marah. Mentang abang kawasan antara lain. Nak marah aja kerja. Marah ni daripada syaitan. Syaitan jahat. Jahat syaitan ni. Jahat sangat. Marah ni api. Ni api. Lepas tu dalam rumah tangga, bila isi bebel, suami relax. Tengok perangai dia, tengok. Kalau suami pula buat perangai, isteri tengok lah, biar tengok. Jangan jangan dia kacau. Tapi dengan api habis kalau dia isteri bebel, suami masuk bilik lah, relax, lantak dia bebel kat bawah. Kalau suami pula membebel, isteri masuk bilik lah. Biar dia cakap seorang. Tu. Jangan layan kan. Rasulullah beritahu dah, bila marah, dia suruh apa? Buat duduk. Ambil uduk, duduk, buat solat. Tu solat tu dia duduk. Kalau solat marah, Rasulullah suruh tidur. Tidur marah, tu lombong, mati bagus. Tidur pun marah juga, mana ada orang tidur marah. Tu. Lepas tu kalau kita tidur, kalau belajar kitab tasawuf, tidur ni mati yang kecil. Ada orang tidur. Ada orang tidur, sudah dalam kubur ke mana ni? Gelap gelap. Yang api tak ada, tak payah bil. Ni PKP tak payah bil. Malaikat kata bodoh kau dalam kubur Malaikat ni kalau dia cakap dengan orang jahat yang melanggar perintah Allah, yang tak solat, yang tak puasa, mutuh hubungan tali rahim, deraka mak apa, isteri deraka dengan suami pula banyak melanggar perintah Allah. Malaikat ni dia panggil, hoi lelaki tua, hoi lelaki jahat, hoi cilaka. Buka dalam kitab tasawuf ada.
Buka dalam kitab Bahrul Majid pada. Kalau laki ni laki soleh, dia mati dalam beriman. Wahai orang soleh, dia panggil. Kamu berada di alam barzah. Ya, tu dia tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Wah, dia cakap dengan laun nada yang baik. Kat kanan kiri. Kat kanan kiri bukan macam orang jual cendol bukan macam yang pelayan hotel 5 bintang dekat kanan kiri. Mata kebiru-biruan, wajahnya hitam. Suaranya seperti halilintar. Dalam kitab Ba'd Jenazah mengatakan suaranya dia tanya ma rabbuka man nabiyuka ma ikhwanuka, suaranya daripada timbulnya matahari sampai terbenamnya matahari, itulah suara dia. Yang dengar penduduk alam barzah, yang dengar binatang, manusia dan jin tak dengar. Tapi kalau kita bagi tahu, cakap bagi kita ngajar, banyaklah orang condemn. Ustaz percaya kat mana dah? Ustaz dah jumpa dengan malaikat? Oh, ni pandai-pandai ustaz ni. Nabi yang cakap. Nabi yang cakap. Nabi tu kan sidik, dia benar. Dia tak pembohong. Ni Rasulullah. Nabi itu benar. Itu siapa nak jumpa Rasulullah, banyak selawat, ikut sunnah Nabi, ikut perjuangan Nabi. Siapa nak jumpa Rasulullah? Dekat dunia kita tak pernah jumpa Rasulullah. Cuma ulama' bagi tahu, ulama' cerita, Rasulullah pergi-pergi. Rasulullah ni, rambut dia belah tengah. Cantik ikal mayang. Ni Rasulullah. Ni Rasulullah. Rambut dia cantik sangat. Ni Rasulullah. Tubuhnya wangi, harum. Hebatnya Rasulullah. Rasulullah dahi tak hitam. Ni hitam ni, tonyoh kuat sangat ni. Rasulullah dahi tak hitam. Rasulullah yang hitam, dia punya buku lali dan tapak kaki ni bengkak. Sebab dia lama banyak semayang lama. Dia duduk tu lama, duduk tahiyat tu. Satu surah, satu juzuk. Pernah dalam satu riwayat mengatakan, Rasulullah semayang sampai seorang sahabat, sampai dia mufarakah, tak boleh nak ikut Rasulullah semayang. Satu rakaat, satu juzuk. Pergi kita boleh? Mampu kuliah kulhu. Bukan yang semua sama. Yang cakap pun tak larat. Kita ni semua banyak penyakit. Sakit gaut, sakit lutut. Turun semayang sakit lutut. Allah. Naik motor tak sakit lutut. Pergi konsert tak sakit lutut. Main bola tak sakit lutut. Main badminton tak sakit lutut. Semayang sakit lutut. Benda akhirat ni, benda syurga, benda mahal. Mana mahal? Tak semua orang dapat. Mana mahal? Benda syurga. Syurga tu bukan senang masuk. Susah nak masuk. Fikirlah bidadari Allah tu, dia tunggu kita ratusan ribu tahun. Dalam tu riwayat mengatakan dekat dada bidadari ada nama suami dia. Nama suami tu dia. Dia panggil suaminya, subhanallah, lembut sangat. Kita je bini lembut Bila suami dapat gaji, dia lembut Mong lembut Suami tengah tak ada gaji, siap mampus Begitu orang perempuan ramai dalam neraka, dua sebab dua perkara. Yang pertama, dia banyak tak jaga aurat. Yang keduanya, dia banyak menyakiti hati suami. Mereka banyak dalam api neraka Allah. Sebab itu suami ni kena suruh isteri ni belajar, ingatkan isteri. Kalau dia tinggal suara, ingat jangan tinggal suara kat abang ni, susahlah. Nanti berdosa, masuk neraka. Ingatkan dia, yang biarkan dia. Kadang kita cakap, oi, lawan tu. Apa, naka-naka lawan tu. Dia senting baju. Orang tengok suami takut duduk bawah tangga. Sikit lagi, kita tukar kitab. Dah ada setengah jam? Belum kan? Boleh 20 minit. Macam sejam masa kan? Sebab benda syurga. Benda mahal. Lepas tu kita baca Quran, tengok. Satu leg kita baca Quran, macam kita duduk kursus haji seminggu tu. Buat benda akhirat, benda syurga. Benda syurga mahal. Macam kita pergi umrah, orang yang tidak mendapat kenikmatan, kerinduan, kesedapan buat menunaikan umrah, dia duduk sana tu, dia rasa gelisah. Kalau orang yang dapat rindu, dapat kenikmatan, kesedapan, ibadat, dia rasa dah nak balik, alah leceh nak sambung lagi Dia dapat seronok.
Ini tak ada. Oh, cukup pergi sana dia bukan apa? Bukan sibuk nak buat ibadat, sibuk nak buat kurma, buat tinnya. Itu lah sibuk ya. Ada packing-packing ya. Nah. Oh, kita tengok pada niat innamal a'malu binniat. Kalau dia niat pergi umrah, pergi haji, sibuk nak kubur bakar rumah balik, larut lah, faham eh? Kadang orang pergi haji, pergi Mekah, buat haji, balik pada haji orang tak panggil haji, dia marah. Nampak eh? Muhammad, Muhammad, Karim, apa Karim? Haji lah, Haji Karim marah. Tengok Rasulullah buat haji banyak kali, orang tak panggil, tak ada dalam kitab tu Haji Muhammad pun, mana ada. Ya, kita orang perempuan tak panggil hajah, marah. Faham itu gelaran dunia ya. Gelaran dunia. Faham title haji ya. Faham tak ada masalah pun ya. Allah beritahu dengan kalimat ini bahawa memejam mata dan melihat faras sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Inilah sebab bermulanya dosa daripada mata. Daripada mata. Mata ni. Bila tengok dia sesuatu perkara, mula. Ya. Balik mula pada mata. Tengok orang mereka tu, besar kereta dia. Hutang ni. Hutang ni. Kita sibuk ahli apa? Lantar kereta dia. Bila kita kata hutang ni, kita dah dosa dengan dia. Wajib minta maaf dengan dia. Wajib minta maaf. Hablum minallah wa hablum minan nas. Faham Ini ada berlaku pada zaman Aulia, seorang wali Allah. Seorang wali Allah. Malaikat datang menyerupai manusia, lembaga lah tu lembaga. Bagi tahu dia kata, wali Allah ni kau siapa? Aku adalah malaikat Allah. Apa yang kau pegang? Kitab apa tu? Ni buku catatan. Amalan-amalan. Ya, kita amalan-amalan. Tu kata wali Allah ni. Nama aku ada dalam. Ada dalam tu. Kata malaikat. Nama kau tak ada. Takkan tak ada. Aku beribadat dah puluhan tahun. Nama kau tak ada. Memang tak ada nama kau dalam ni pun tak ada. Pasal apa tak ada? Engkau hubungan dengan Allah, engkau jaga cukup, engkau zikir, bertasbih, selawat, engkau baca Quran. Tapi dengan manusia, engkau tak jaga tentang hubungan tali satu rahim dengan manusia. Ni bahaya. Dengki-dengki, musuh-musuh, sakit hati kat orang. Sekarang ni banyak dekat Facebook lah. Maki orang, maki ulama, hina orang, macam-macam orang maki. Tahu lah dekat dunia dia boleh maki orang. Kat dunia dia boleh maki ustaz, boleh maki ulama, hina semua macam-macam. Tapi dekat negara akhirat dia muflis, dia kosong, dia miskin. Tapi dalam hadis pula, kena tahu. Ini berlaku pada zaman Rasulullah sekali, pada zaman Sayyidina Abu Bakar sekali. Sesiapa menghina ulama, sesiapa menghina Nabi, sesiapa menghina, maksudnya menghina orang-orang soleh, ya. Dan dia mati tak boleh ngucap. Satu lagi pula, sesiapa yang mengabaikan solat, ya, ini berlaku pada zaman Rasulullah dan zaman Sayyidina Abu Bakar, meringankan solat, ya. Solat banyak tinggal, mati tak sempat taubat, ya. Dia akan ditukar jadi babi. Jadi jadi babi. Tapi orang marah cakap, jadi babi. Ya, jadi babi. Orang tak percaya, ya. Zaman Nabi ada berlaku sekali. Pada ketika Rasulullah tengah mengajar sahabat, tu datang seorang pemuda Badui datang. Ya Rasulullah, bapak aku mati. Bapak aku meninggal. Kata Rasulullah, wahai Umar, wahai Abu Bakar, kau pergi tengok bapak dia meninggal. Dia pergi. Ada lah hadis Sahih Muslim. Pergi. Dia lari jumpa Rasulullah balik. Ya Rasulullah, mana ada orang meninggal ni? Babi ya? Babi yang mati. Kata Rasulullah, betul lah. Tu Rasulullah pergi. Pergi betul babi. Rasulullah baca doa, maka tukar je manusia balik. Ya Rasulullah tanya. Rasulullah diam, Rasulullah tak tanya anak dia, diam. Dah mandi jenazah. Rasulullah sendiri yang mandi. Yang mandi, nak ke bumi, letak dalam liang lahat, jadi babi. Terus baru Rasulullah tanya anak dia, kenapa bapak kau macam ni? Kata pemuda ni, bapak aku masih hidup, dia tak semayang.
Dengan ingatkan semayang. Bahaya, faham Ni berlaku pada zaman Nabi, faham Ramai orang tak semayang ni, ramai kerja-kerja tak semayang, ya. Sebuah suka-suka tak semayang, ya. Komboi-komboi tak semayang, ya. Hati-hati ya, yang tak semayang. Memang dia semayang ni senang tapi susah nak buat. Berak susah tapi senang nak buat. Susah berak nak berak kalau tanda awam kena bayar. Nak berak duduk dulu. Lepas tu nak pasang rokok susah tegang ni. Tak keluar susah. Betul basuh susah. Semayang senang semayang. Semayang tak kena bayar pun. Tapi susah kau nak buat sebab benda dia jalan-jalan syurga. Dah setengah jam kan? Okey, sikit takut ni tergantung. Wallahualam. Cukup sampai sini. Ya, belajar tak lama belajar. Ya, sejam cukup. Itu macam nak mati dah pun, sejam cukup. Ya, lagi sama lagi setengah jam. Ya. Lagi setengah jam. Buat kita muhimah. Pasal apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraka mana? 10 10 kan? Sekejap. Dah tak 11. Dan dia bikin lagi 11. 2, 3, 4, 5, 6. Ni dia bikin lagi. Umul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma takhir fahmi wa nawwir qalbi wa harim jasadi alana. Kai Sugi ni memang nampak macam biasa ni. Siapa amal Kai Sugi mati bila sebut la ilaha illallah. Siapa ada penyakit tubuh, ada kayak ke, ada kurap ke, kata-kata ada kena sihir apa, tahu Kai Sugi baca je surah Al-Fatihah, gosok je. Ni Kai Sugi sebab dah lalu ubat. Ada berlaku dia seorang sahabat. Dia amalkan. Bini lawan, cucuk orang kat lidah, diam je. Anak degil, bagi cicuk kat hidung. Tu bukan dalam hadis dia aku bagi tahu. Masuk jamban, berak, kunci pintu tak boleh tutup, boleh buat kunci, selak. Banyak boleh buat. Pergi kedai, toke tak bagi sudu, nak kacau gula, boleh buat sudu. Banyak kelebihan dia. Ada Nabi dalam bukit tak boleh tinggal Kai Sugi. Dia dalam bukit, ni Rasulullah. Tu yang jemaah tabligh buat tu. Kita tak ada. Rokok je dalam bukit. Kena ada Kai Sugi. Orang nak mati pun ulama suruh Sugi kan. Dia boleh sebut la ilaha illallah. Ni kelebihan Kai Sugi. Orang kena gangguan eksteria, letak dekat ibu jari, baca surah Yasin tu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kepik ini kelebihan Kai Sugi. Nak berpidato, nak ceramah, Sugi. Percakapan hikmah, ilmu ilham datang. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian lagi derhaka ia sebab keluarnya daripada rumah. Betul orang perempuan, isteri ni, perempuan itu bila kita belajar nahwu saraf, nikah ni dia perjanjian, dia tak boleh buka. Dan belajar kitab fikih, apabila perempuan itu dia sudah dinikahi, dia diijab kabulkan oleh wali dan saksinya, maka dia dinikahi oleh seorang lelaki, maka berpindah taat daripada mak bapaknya kepada suami. Dia kena wajib taat dengan suami. Dia tak boleh keluar rumah, nak silai baju kat luar rumah pun tak boleh tanpa izin suami. Kalau suami dah izinkan, tak apalah yang silai. Ni faham Habis tu perempuan yang bekerja, dia wajib minta izin dengan suami. Kalau suami tak pergi, tak boleh bekerja. Faham Sebab suami tanggung semuanya. Betul nafkah pun kena tahu. Betul kalau isteri buka aurat, suami kena tegur. Yang jaga aurat. Kalau dia tak jaga, dia tanggung sendiri. Kalau suami tak tegur, suami punya amal ibadat habis. Dia tarik oleh isterinya. Faham Ada setengah orang bagi tahu.
Mana ada? Takkanlah bini buat dosa suami pun dapat. Teruklah macam tu. Nabi je kat dalam kitab ni ada. Itu ke tempat lelaki diseret ke dalam jurang api neraka Allah. Yang pertama, suami yang membiarkan isterinya buat benda-benda haram. Suami yang membiarkan isterinya tidak belajar ilmu fardu ain. Biar. Ini belajar ini ilmu fardu ain. Dia biarkan. Kalau suami boleh mengajar, suami wajib mengajar isteri. Wajib mengajar anak. Kalau isteri tak mau belajar dengan dia tidak mau belajar dengan suami, maka dia berdosa tak mau belajar. Kalau suami tak mau mengajar, suami wajib cari guru untuk dia belajar. Itu hukum dia. Dan suami kalau bodoh, isteri boleh keluar rumah menuntut ilmu fardu ain tanpa izin suami, tapi lepas belajar balik dengan tempat lain. Tapi syarat ada kawan dia. Tu. Isteri ni, ilmu fardu ain ni dia fardu ain. Belajar bab jenazah, belajar bab Quran, belajar bab solat, belajar bab puasa, belajar bab haid, belajar bab nifas, belajar bab perniagaan. Belajar. Orang berniaga online dalam Facebook banyak tak belajar bab tentang perniagaan. Memang belajar. Tengok di Yaman, orang nak buka kedai runcit, dia kena hatam kitab fikih bab berniaga. Kita belajar, kita berniaga kat sini. Mana ada hatam kitab fikih? Hatam bab perniagaan dulu. Macam mana untung, macam mana rugi, macam mana mau tipu orang. Ingat tu. Ingat tu, dalam kitab sebut, mereka akan dihumban ke dalam api neraka Allah apabila mereka menipu timbangan-timbangan mereka. Lepas itu kena belajar buat ukur riba. Biar orang tak nak mengaji baru. Tengok di Yaman. Di Yaman, tak jaya tanya orang mengaji di Yaman. Di Yaman ni kedai-kedai runcit tu, dia orang selagi tak hatam kitab bab, kitab fikih ni, kitab majmuk bab perniagaan dia tak ada benar buka kedai. Di Yaman. Azan tutup kedai. Main mau. Kita sebab kita azan, tak tutup pun. Tutup bila rugi tutup lah. Ataupun orang datang minta derma, tutup lah. Tutup. Tulis kat luar kedai. Dia minta maaf. Derma-derma, penderma-penderma minta sedekah, tak ada benar akan masuk dalam kedai. Ingat tu. Orang minta tolong, kita kena tolong. Walaupun tak banyak, tolonglah semampu kita. Sebab orang datang tu, dah dia dihantar oleh Allah. Kenapa? Ramai-ramai orang tu tak datang orang lain. Tak bagi semua orang. Dia bagi kita. Itu tandanya Allah hantar orang tu, datang kita. Macam mana kita sombong, tak rezekinya Allah bagi kat kita. Kena tolong. Yang tak bagi tolong ni syaitan. Ni air ni. Kadang bini aku buat, ada masa aku minum, ada masa aku tak minum. Dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Air tu, dia akan minum sekian hari, sekian masa. Sekian masa dia tak akan minum. Air dah masuk dalam ni, dah masuk. Baru sampai sini. Dah ditulis oleh Allah, ditepih oleh anak. Dah tulis oleh Allah. Kita minum. Baru masuk sikit, muntah. Ni tauhid. Kita percaya tauhid. Bila susah susah bang? Ya susah. Sabar. Allah nak uji abang. Susah bang PKP ni, duit tak ada bang. Susah bang? Ya susah. Sabar. Abang sakit bang? Ya sabar. Allah uji abang. Kahwin lagi bang? Ini dari abang, bukan dari Allah. Abang kata 7 keturunan kata. Belajar kita tauhid. Tu sampai law ni, orang Kedah sampai law ni lah seorang bini. Walaupun tak ada nikah 2 bini, 2-3 bini, kena ada pasang niat. Apa tak pasang niat, nanti apa nak jawab dengan Rasulullah, apa nak jawab dengan Allah. Saja aku nak nikah lagi, bini kedua, ketiga, walaupun aku tak berani cakap dengan bini aku, kena Allah Ta'ala. Niat mana dapat pahala. Belum nikah ni, baru niat dapat pahala lah. Itulah kelebihan umat Muhammad, umat Rasulullah. Kita baru niat buat baik, Allah dah bagi pahala. Bila kita buat perkara itu, maka dia gandakan pahala. Umat Nabi lain tak dapat. Itu kena niat. Jangan niat je. Ada setengah orang, niat je. Aku nak semain tahajud, kena Allah Ta'ala niat. Tapi tak semain tahajud pun sampai mati. Tak semain tahajud. Bangun kencing boleh. Bangun tengok telefon boleh. Betul tidur ni.
Siapa nak mudah ilmu, mudah faham, ilmu senang masuk, main tajuk dan tinggal main malam. Ya. Bangun je istighfar, jangan tak istighfar. Bangun je astagfirullahalazim. Kalau bangun tu buka tirai intai dua. Ya Allah, terima kasih kau bagi aku mata lagi dapat aku melihat keindahan alam kau. Ada orang bangun-bangun tak boleh lihat dah, tak boleh tengok bini, tak boleh tengok anak, tak boleh tengok bumi, tak boleh tengok dunia. Ya, bersyukur dengan Allah. Siapa bersyukur wasana jadi syakirin. Siapa bersyukur akan ditambah lagi. Itu kena rajin, kena setiap hari, jangan tak sujud syukur. Allahu akbar. Ambil wuduk, syukur menghadap kiblat. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basaru bi khuri wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau itu panjang tak dapat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun tak dapat. Subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau itu tak dapat, subhanallah. Itu pun tak dapat. Ya Allah. Ya Allah pun tak dapat. Tak payah baca. Itu pun tak dapat, tak payah. Tak payah baca pun dapat pahala. Duduk sujud. Diam. Boleh? Sama kalau kita baca buat solat, wajib baca surah Al-Fatihah. Lepas tu kalau kita semayang, tengok ada imam dia tak baca Fatihah, tak baca bismillah, kita jangan kata imam ni tak baca bismillah. Dia baca. Okey, dia slow. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Slow. Sebab itu kalau belajar hukum fikih bab solat, wajib baca surah Al-Fatihah. Wajib belajar surah Al-Fatihah. Kalau dah belajar tak boleh tak? Dia tak boleh sebut baca Fatihah. Maka kata ulama, hendaklah dia baca tasbih sebanyak mana, sepanjang mana surah Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kalau itu pun tak boleh, dia kena baca apa yang dia faham, itu semayang, tak boleh tinggal. Lepas tu semayang tak boleh diajar oleh orang lain, tak boleh. Suami semayang, bini ajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar bang. Pertama-tama Allahu Akbar. Suami Allahu Akbar. Jangan lupa tu, lepas doa iftitah, baca Fatihah. Isteri ajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Suami baca. Tak boleh, tak sah. Dia tak boleh diajar oleh orang lain pada waktu dalam kamu semayang. Sekadar mana yang kamu mampu. Ini buat solat. Lepas tu budak umur 7 tahun. Wajib mak bapak suruh dia solat. Wajib suruh. Dia tak semayang, dia tak berdosa. Tapi mak bapak ni wajib suruh dia semayang. Kalau 10 tahun tak semayang, Rasul suruh rotan besar ni. Kalau besar ni tak mau semayang, dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tak mau semayang, hampak tiang elektrik pergi mati toy. Hidup tak semayang, apa guna? Dia berbeza puasa. Puasa lain. Puasa ni, bila cukup, bila nampak anak bulan, bila dia cukup umur, dia berakal dan dia kuasa, baru dia suruh puasa. Berbeza solat. Lepas tu orang yang dia uzur, maka dia ada kelonggaran bagi berpuasa. Tapi walaupun ada kelonggaran, dia tak boleh makan depan orang yang berpuasa. Dia berbeza puasa dan solat. Lepas tu siapa tinggal semayang, tidak ada nas mengatakan kita boleh qada solat orang, qada solat si mati, tak ada. Tapi siapa tinggal puasa, ada nas mengatakan, ada dalam kitab mengatakan boleh kita ganti qada puasa pada si mati, ada. Harus hukum dia. Solat tak ada. Lepas tu ingatlah, kalau rasa was-was, dulu aku ni jahat, takut ada tekan semayang, bila ada masa-masa lapang, mayang qada solat. Allahu akbar. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia sayang hamba-Nya. Cuma kita ni tak sayangkan Allah. Allah bagi rezeki banyak sangat dah. Banyak sangat rezeki Allah bagi. Ada orang lain kena virus corona, kita tak kena, keluarga kita tak kena. Tak bersyukur dah, kena Allah kena bersyukur dah. Keluarga kita tak kena, keluarga kita selamat, kena banyak bersyukur dengan Allah. Negara lain banyak mati ratus ribu, negara kita sikit 100 lebih, kena banyak syukur dengan Allah. Tak ada kadang tak bersyukur, kadang pelik itulah, macam tadi dia bagi tahu dah. Tutup ni hidung ni pakai mask, takut kena jakit. Tapi rambut gembang buka. Naik motor ketiak nampak orang perempuan. Orang lelaki tak pakai seluar pendek, hebat no, aku seluar pendek.
Bukan suara pendek. Kalau dalam rumah tak masalah. Dengan bini tak apa. Faham Okey. Buat sabar. Belum sejam kan? Penos? Sabar. Dapat pahala mati syahid. Dapat pahala mati syahid. Dapat pahala ibadat semayang 1000 rakaat. Dapat pahala semayang ibadat 1000 tahun. Itu bab menuntut ilmu. Nak mati esok pun nampak. Pakai sekebat ni. Pahala mati syahid. Dapat 100 pahala mati syahid. Pakai kopiah. Dapat pahala 100 mati syahid. Ni. Pahala 100 mati syahid. Kayu sugi. 100 pahala mati syahid. Berapa banyak? Nak? Tak nak? Tak nak lagi. Sama janggut ni. Faham? 100 mati syahid. Tak payah pergi Palestin perang. Faham Tu maknanya Muhammad dia beruntung. Bukan kita nasihat Ihud libat daripada Syekh Ibnu Hajar. Dia macam dia antara ulama yang tak nikah. Faham Wali Allah. Kita wali. Faham Wali nikah kita ni wali nikah. Faham nikah. Wali nikah, itu wali band. Wali band. Tu wali band. Suka dengar muzik, tu wali band Dan wali bini. Takut bini busuk punya orang. Semua yang dengar apa takut bini, yang ceramah apa takut bini. Main orang perempuan. Dia suka bergagah rumah. Okey. Deraka ia sebab keluar daripada rumah. Pintu rumah kena tahu. Kalau bab rumah ni, yang ada suruh bakar tu. Tu apa? Kena bakar tu. Pewangi-pewangi kena bakar. Sebab malaikat ni dia suka wangi-wangi. Malaikat dia suka wangi-wangi. Rumah wangi tu malaikat dia suka kat masjid. Malaikat tak duduk panggung wayang. Malaikat tak duduk konsep. Tak duduk kat Tesco. Malaikat Tesco konsep. Tu banyak. Jin banyak. Syaitan banyak. Bukan orang syaitan, bukan? Jalan tu banyak syaitan. Dia bisik-bisik suruh buat jahat. Dia bisik-bisik kau belilah belah banyak-banyak. Kau membazirkan duit kau. Tapi sedekah dia tak ajak pun. Kau belilah barang-barang yang tidak berfaedah. Kau lama-lama lah dekat sini. Supaya kau tak boleh pergi masjid. Ni tu. Jahat syaitan ni. Sebab tempat hiburan. Tempat-tempat pekan. Pekan ni tempat syaitan. Tempat jin. Ulama-ulama tak bagi lama-lama kat pekan. Lepas tu ulama tu kita pakai kopiah ni. Bagi kopiah ni memang ada hadis. Rasulullah dia tak pernah buka kepala dia, tak pernah buka. Dia buka kepala pada ketika dia tidur. Rasulullah. Faham Kita malu nak bagi kopiah. Takut ngorat tak dapat. Tengok orang pakai kopiah selalu bini banyak. Faham Yang pakai tepi keledar bini seorang. Faham Lelaki ia sebab keluar daripada rumah dengan tiada izin suaminya. Sama ada suami itu hadir atau ghaib. Ghaib ni tak ada. Suami itu ada rumah ke tak ada rumah ke. Isteri itu tak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tak boleh. Dia kena di samping suami. Tapi akhir zaman isteri dia di samping suami. Kalau ni al-buluzi. Banyak macam kebaikan pasal duit duit. Itu yang ada berlaku satu tempat, orang ni mati sebab duit. Rahsia nanti aib. Duit aku mana sampai mati. Betul lah kata Rasulullah, hadis sahih. Siapa hidupnya suka baca Quran, nanti dia mati tengah baca Quran. Apa hidup suka mengajar, nanti mati tengah mengajar. Orang mimpi aku mati tengah semayang, mati tengah mengajar. Dia ada 3-4 orang. Mana-mana aku mati tengah mengajar atau mati tengah semayang. Siapa suka mengajar, mati tengah mengajar. Siapa suka semayang, mati tengah semayang. Siapa suka tolong orang, mati tengah perjalanan tolong orang. Pergi serokok, mati tengah serokok. Mati. Siapa suka benda tengok apa dia suka. Suka main Facebook. Mati tengah main Facebook. Main PUBG, mati tengah main PUBG. Apa ya? Main PUBG ni orang suruh orang masjid main PUBG ni. Jangan main panjang main PUBG. Geng-geng pondok main PUBG kok. PUBG. Main banyak budak-budak pondok main PUBG ni. Busuk punya orang. Main tak salah, dia tak haram. Dia akan jatuh haram
bila kita jauh dengan Allah sangat. Habis lalai tak baca Quran, lalai tak baca sunat, ya. Lalai tak nak mutalaah kitab, itu haram berdosa sebab dah jauh dengan Allah. Itu kena tahu, belajar betul kena belajar tasawuf. Itu tasawuf ni wajib belajar tasawuf. Kalau tasawuf ni bukan sunat, belajar tasawuf ni wajib. Belajar fikih pun wajib, tauhid pun wajib. Ya, tasawuf. Dalam dia panggil qalbun. Ya, rukun qalbi. Solat rukun qalbi. Ni apa? Qauli. Ini fi'li, ini fikih. Ini fikih. Ini sembahyang, Allah Akbar, sami Allah alhamdulillah. Ini fikih. Ini. Ya. Ini fikah. Ya. Ini tauhid, qauli. Qauli ni tauhid. Ya, qalbi ni tasawuf. Tasawuf. Ya. Orang tasawuf ni dia kurang makan, dia kurang cakap orang tasawuf. Kita ni tasawuf. Ya. Makan kuat, tidur kuat, semua kuat. Baik, sama ni dengar, ni cakap. Semua. Ya. Tasawuf, semua tasawuf. Makan, insya-Allah Insya-Allah. Insya-Allah. Atalan hantar tak habis, bagi anak insya-Allah. Itu siapa dia belajar, dia kena banyak kurang makan. Kena banyak lapar, malam kena ibadat malam. Ya, dulu aku ngaji tu pesan guru aku. Tuan makan kurang, ya. Malam tahajud tak ditinggal. Puasa Senin Khamis, khidmat rumah guru, kena khidmat. Dulu aku tuan khidmat rumah guru. Cuci longkang, bagi motor guru, susun kasut guru, rebut-rebut aku susun kasut guru. Guru nak sampai berdiri. Guru nak balik. Takut dengan guru. Tengok guru sampai guru hilang. Ya. Di akhir zaman dunia dekat kiamat, Allah wafatkan ulama. Tapi bukan ulama dunia, ulama akhirat. Ya. Ulama akhirat, ulama akhirat ni dia ada dunia, tapi dunia untuk akhirat. Itu kena faham. Ya, tak salah ada dunia, ya. Tak salah ada dunia, tapi dunia untuk akhirat. Dia ada dunia tapi dia tak ingat, dia ada dunia tapi dia tak lupa Allah. Faham yang salah ni dunia kita ada sampai kita lupa Allah, tu salah. Bawa ada motorway suku, dah tak nak pergi masjid Bawa ada motorway suku, dia bawa orang belagak. Boleh seorang dia tu bawa dia motorway suku, mak suruh pergi kedai, tak nak pergi kedai. Ya, sibuk dengan geng ni. Bawa dia motorway suku, Allah, kuduk punya orang. Ya, tolong orang pun tak nak. Baru wai suku. Baik. Belum wai apa, wai tegur suku. Baik. Wai suku. Lepas tu, kita kena jangan kumpul nikmat. Ya. Qabi aihi ala irab bikumatu kaziban. Bila kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah nikmat. Tu je. Bila ada duit, tolong orang. Ya. Bila ada kenderaan, jumpa orang, bagi orang tumbang. Ya. Bila jumpa orang, kita kena hormat orang. Itu lah. Itu penting. Ini tak ada sombong orang. Tu dengan orang, belum dengan binatang ni. Kan kata ulama sufi apa? Seandainya kamu nampak semut di dalam air kamu, nampak selamatkan dia, semut tu ambil semut tu letak kat tepi cawan tu. Sebabnya kamu selamatkan semut di dalam air teh kamu tu, kamu dia lepas daripada azab api neraka Allah. Tak ada nampak semut, benam lagi. Benam lagi. Benam. Dia pun tak tolong, dia cakap bahasa dia. Hep. Kita tak dengar. Sebab kita bukan Nabi. Sebab Nabi dia dengar, dia tahu bahasa apa, binatang cakap apa tahu. Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa, ya. Nabi Ayub, Nabi Yakub, Rasulullah. Dia siapa nak banyak jumpa Nabi, kalau Rasulullah banyak selawat. Nabi-Nabi yang lain banyak sedekah Al-Fatihah. Ya. Dia ada gap, pada tahu tak? Dia ada current, dia dekat. Sama macam kita, kalau kita dengan kawan kita dekat, kita selalu WhatsApp, selalu telefon, ya. Dengan mak kalau kita dekat, kita selalu telefon. Anak tu dekat dengan mak. Ya. Kita ada hubungan rohani dengan wali-wali Allah, dengan para nabi, para rasul, hubungan rohani. Kita rajin selawat, rajin sedekah Fatihah, hubungan rohani. Faham?
Abah. Tu baru ni, abang aku Ustaz Rizal mimpi. Dia kata apa? Abah datang, bagi tahu dalam mimpi. Tapi sekadar mimpi lah. Tapi kalau benda yang baik, perkara yang baik lah. Abah, ya? Abah bagi tahu, jaga solat. Jaga solat fardu, jaga solat malam. Dan jaga sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Faham, ya? Nampak tu, tuan-tuan, ya? Sikit lagi, dah sejam, belum? Lagi 1 minit. Ui, ya, malam ni makan sedap, makan sagu. Faham, import sagu. Dia boleh taman sebelah pun. Faham, ya? Sikit lagi. Atau keluar ia kepada majlis zikir pun tak boleh. Isteri tak boleh keluar majlis zikir. Ya, majlis selawat. Ya Hanana, ya Hanana. Ada seorang ustaz tu duduk dalam suara, suara sedap. Sedap. Ya Hanana, ya Hanana. Tak boleh. Ya, tak boleh. Sebab majlis zikir. Dia bukan ilmu fardu ain. Ya. Sebab dia wajib minta izin dengan suami. Kalau suami tak bagi, tak bagi ya. Tak boleh ya. Walaupun majlis zikir. Ini bukan, ni kitab ni tak ada jual kat table pun. Kedai motor tak ada, kedai hardware tak ada, pun tak ada. Tak ada. Ni kitab ni jual kedai kitab. Apa dia? Siapa yang tulis mengarang ni? Syekh Dawud Al-Fatani, ulama sufi. Dia tak nikah sampai dia wafat. Meninggal di Mekah, di Taif. 5 beradik, 5 wali Allah. Pak tu. Atau kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain, tak boleh. Belajar yang bukan fardu ain lah. Ya, kalau ilmu fardu ain, yang ilmu fardu ain boleh. Ya, belajar macam mana pergi rumah jiran sebelah. Belajar macam mana kalau nak main WhatsApp. Macam mana belajar kat grup WhatsApp. Tak boleh. Ya, tak boleh. Macam mana belajar nak main Facebook. Tak boleh. Ya, dia nak boleh kena minta izin suami. Abang tu, faham? Ilmu fardu ain. Ingat tu, siapa yang belum nikah kena belajar. Lepas tu suami ni dia wajib belajar bab darah haid, bab darah nifas, bab puasa, bab solat sebab dia nak mengajar isteri. Ni suami. Faham Ni tak ada. Suami tahu bila nak nikah, kena makan ubat kuat tu. Beli ubat kuat, kena urut, kena makan ubat kuat. Itu penting. Nanti bini lari. Busuk punya orang. Kita tahu ubat kuat dia. Nak kuat senang ya. Kamu lawan zakat nak kuat senang ya. Kencing ikut sunnah. Ikut sunnah. Jangan tembak dalam air. Jangan tembak atas air. Ikut sunnah. Dan makan makanan sunnah. Kencing jangan berdiri. Kecuali lah kalau ada lutut sakit tu. Kena duduk lah. Wallahualam. Cukup sampai sini. Cukup lah. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Senang nak panjang umur. Rajin sedekah. Tiap-tiap hari kena sedekah. Kedua, perbanyak doa. Udu'uni astajib lakum. Perbanyak berdoa. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi yang akan datang. Mudah-mudahan macam mana kita berhimpun dekat dunia. Dalam majlis ilmu. Majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat berhimpun nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah ya baka rabbuna wa yafna kullu ahad. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. A'izna min mujibatin nadamah fil hal wal ma innaka samiu du'a fi hadzal majlis fi hadzal bait. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah kami, hindarkanlah kami dari segala balak dan wabak. Dan selamatkanlah kami, hindarkanlah kami daripada perkara-perkara yang tidak baik, ya Allah. Daripada virus corona, ya Allah. Dan semua umat Islam dan semua ahli keluarga kami juga, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hina-hina kami, muliakanlah kami di banyak salah. Maafkanlah kami ini banyak dosa. Ampunilah kami ini jahat. Ya Allah, kau solehkanlah. Kami ini lalai dengan dunia. Kau ingatkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattahu, ya Alim. Berkatilah kami, rahmatilah kami. Dan berkatilah dan rahmatilah ibu dan bapa kami. Dan semua ahli keluarga kami dan anak-anak murid kami. Dan semua kawan-kawan kami di mana mereka berada, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.